Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa qudwatina Muhammadinil mab'uts rahmatan lil alamin wa ala ali baitihi thayyibin at-tahirin wa ashabi ajma'in wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal wasi'ul karim. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yu'allimana wa an yufahhimana wa an yaftah 'alaina futuhal 'arifin. Innahu 'ala kulli syai'in qadir wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'an rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita akan sambung pengajian kita, iaitulah pada di dalam risalah fi mantiq bagi Syekh Yasin Fadani. InsyaAllah pada malam ini kita akan bahasa ataupun kita nak berbicara tentang dalalah dan pembagiannya. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain amin. Kata musannif kita, ila kam tanqasimu dalalatul lafzi. Kepada berapakah terbahagi dalalah lafaz itu? Dia jawabnya tanqasimu ila salasati aqsamin. Terbahagi kepada 3. Dalalatu mutabaqatin wa dalalatu tadammunin wa dalalatul tizamin. Dalalah mutabaqah, dalalah mutadammun, dalalah iltizam. Jadi sebelum nak pergi selanjut tentang bab dalalah al-lafz, iaitu terlebih dahulu kita bergerti mustalahat dulu ataupun istilah. Makna istilah ini iaitulah istilah pertama dalalah. Apa makna dalalah? Dalalah dengan makna kata fahmu amrin min amrin. Fahmu amrin min amrin. Faham suatu daripada suatu yang lain. Kita faham suatu daripada suatu yang lain, itu panggil dalalah. Jadi faham suatu daripada suatu yang lain, itu panggil dalalah. Kemudian sebelum nak pergi situ dah, jadi kita faham dalalah dulu. Baik saat ni sajalah dah takrif mudah-mudahnya fahmu amrin min amrin. Faham suatu daripada suatu yang lain. Daripada takrif tersebut, dalalah tadi kita faham suatu daripada suatu yang lain. Contoh, kita faham kata berhenti daripada api merah. Apabila kita bawa motor apabila sampai isyarat ataupun apa kerana macam racang kita katanya api merah. Jadi kita berhenti. Buat apa boleh kita berhenti? Sebab kita faham. Kita faham kata berhenti daripada api merah. Itu panggil dalalah. Apabila api hijau, kita faham kata boleh pergi daripada api hijau. Itu panggil dalalah. Artinya, daripada takrif tadi, fahmu amrin min amrin, dalalah kena ada 2. Yang pertama kena ada madlul, yang kedua ada dal. Fahmu amrin, amri pertama tu panggil madlul. Min amrin, min amrin ni, amri yang kedua itu ialah dal. Jadi api merah itulah yang menunjuk katanya berhenti. Jadi api merah itu panggil dal. Kita berhenti itu dipanggil madlul. Jadi kita faham pada takrif tadi, dalalah saat itu bukan hanya lafaz saja. Dia ada bukan lafaz. Dia bukan berlafaz. Mana bukan berlafaz? Contoh saya sebut tadi. Jadi contoh yang saya sebut tadi, api merah, api hijau itu bukan dalalah lafaz. Dalalah yang dibuatkan oleh kita kata oleh perkenaan, oleh pihak-pihak, oleh negara kita katanya. Jadi di situ maka ulama dibahaskan dalalah saat itu dengan cara umumnya dari faham daripada takrif tadi ada 2. Dalalah lafzi, dalalah lafziyah, dalalah ghairu lafziyah.
Ada dalalah yang dibasarkan kepada lafaz, ada dalalah yang tidak dibasarkan kepada lafaz. Baik, kita buat lajah. Sebelum kita nak pergi selanjutnya bab dalalah, kita mari buat kita lajah sepitah lalu supaya kita ni mudah tergambar, mudah nampak tentang bab dalalah. Sekalipun kita katanya bagi kita ataupun mereka yang pernah belajar ilmu mantik, kita katanya dalalah yang saya sebut tadi bukan semua ulama mantik bicara, tapi sambil ataupun dia nak ambil yang dikehendaki hak yang nak saat itu, dia kena sebut juga. Dia sebut cara sepitah lalu, walaupun kita ni tak sebut, kita ni masuk selalu dah. Masuk tajuk selalu dah. Maka saya sebagai untuk nak berjelaskan kita ni mubtadi'in, kita yang mengaji ni orang permulaan belajar ilmu mantik, terlebih dahulu kita mari kenal dari awal lagi. Sebelum nak masuk tajuk kita. Jadi dalalah. Dalalah dengan cara terjemahnya ad-dalalah. Boleh baca dilalah. Tapi saya terima pada tu'u saya, dia kata al-absah bi fathid dal. Baca dalalah. Boleh kau nak baca dilalah. Tapi al-absah, yang ni hak lebih fasih. Yang ni di sisi orang Arab lah. Adapun kita orang bukan Arab ni boleh pergi belakang nak baca dilalah. Jadi bahasa sedap belakang. Tak apalah. Ala kuliha, jadi ada orang baca dilalah, baca dalalah, itu tak salah. Sebab orang Arab istiqmal kedua. Jadi al-absah baca ad-dalalah. Dalalah makna dia fahmu amrin min amrin. Faham suatu daripada suatu yang lain. Suatu ni dia panggil madlul. Suatu ini panggil dal. Kita faham pada takrif tadi. Jadi dalalah ni pecah dua cara kasar-kasar. Oleh kerana daripada takrif tadi, sama ada kita faham suatu pada suatu yang lain itu melalui lafaz ataupun melalui lain pada lafaz. Seperti kita pergi satu tempat, ya wak apa? Ya wak rupa. Tong siapa duk ngango, duk buka. Kita kata kena kawasan ni tak boleh wak tahu siapa. Kok saya kena tahu oleh bekas yang disediakan. Tu kita faham situ tu bukan melalui lafaz, melalui gambar. Kita pergi satu tempat buat rokok je pare. Kawasan ni tak boleh rokok ni. Tak boleh buat isap rokok main kawasan ni. Jadi kita faham kata kawasan tak boleh isap rokok melalui gambar, bukan melalui lafaz. Sebab tu dalalah ia adalah dalalah al-lafziyah. Ia adalah dalalah ghairu lafziyah. Bagi mereka yang pernah belajar mantik, bab ni sebagai murajaah bagi dia lah, dan juga benda tak payah bagi dia. Bagi kita pemula ni dia kena perhati sikit. Oleh kerana ilmu mantik seperti yang saya jelas dulu lah, dia ni dia ada sambungnya, dia ada menyambung. Makna kata kalau kita pergi putus, kita tak faham satu bab, jadi selepas pada tu kita susah lah nak faham. Sebab kita nak faham hak belakang ni, ia terhenti atas hak depan. Jadi sebelum ni kita faham ke tak? Kalau kita faham molek, insya-Allah belakang tu kita akan faham. Lepas tu kita akan faham seterusnya hingga akan habis ilmu mantik. Kalau kita tak faham dari awal, ya susah kita nak faham belakang. Dia khatak faham. Jadi gelak lah. Gelak jadi malah lah kita nak ngaji. Tu dia panggil satu asbab kita malah nak ngaji. Baik. Di antara dua ni, dalam lafziyah dengan ghairul lafziyah ni, tiap-tiap satu daripada dua ni pecah be tiga pula. Ni buat apa?
Kadang-kala dalam lafziah, tadi saya nak buat contoh satu persatu, insyaAllah dah kita akan nampak. Al-aqliyah, yang dibahasakan kepada akal. Mana akal kita lah yang menghukumkan. Yang kedua, dalam lafziah al-adiyah ataupun tabi'iyah. Setengah kita ia buat tabi'iyah, setengah kita ia buat al-adiyah ataupun at-tabi'iyah. Dah. Satu lagi dalalah wada'iyah. Begitu juga orang lafaz sama, ada al-aqliyah, ada al-aqliyah, ada al-adiyah ataupun at-tabi'iyah, dan juga ada wada'iyah. Kita nak pergi contoh satu persatu. Jadi dalalah kita tengok lajah ni dah. Dalalah dengan cara kita kata dengan cara apa? Kita kata dengan cara ijma dua, dengan cara tafsir ada ni. Kerana satu tu pecah tu tiga. Dah. Dalalah lafziyah aqliyah, lafziyah adiyah ataupun tabi'iyah, dalalah lafziyah wada'iyah. Ghairu lafziyah aqliyah, ghairu lafziyah adiyah, ghairu lafziyah wada'iyah, al-wada'iyah. Cukup ni. Kalau dia tak dapat tidak, kita orang mubtadi'in, dia nak erti qawaid melalui contoh. Maka kita faham molek contoh tu bukan ilmu. Contoh bukan ilmu. Ataupun dikata bahasa Arab dengan misal. Ada. Jadi sebenarnya kaedah tu. Kaedah. Maka kita orang mubtadi'in yang mula belajar ilmu ni, nak erti kaedah tak dapat tidak, ia kena melalui dengan apa? Dengan contoh. Contoh ni ulama ta'rif katanya juz'iyyu yuzkaru li'idahil qawaid. Juz'i yang disebutkan iaitu satu juzuk, mana satu benda yang disebutkan. Disebutkan apa? Supaya nak menyatakan kaedah. Tu. Sebab itu kalau kita ngaji duk besar misal tu bukanlah. Sebab misal ni sebagai nak taudhihil qawaid. Apabila kita tidak, tak payahlah contoh banyak-banyak. Dah. Maka saya nak buat contoh satu persatu daripada ni. Tengok. Dalalah lafziyah aqliyah. Contoh ke apa? Contoh katanya al-azan. Dalalatu azan ala muazzin. Seperti kita ada dalalatul azan ala muazzin. Lagu mana? Kita faham kata ada orang be daripada kita dengar suara be, suara azan. Jadi setelah mana kita dengar suara azan tu, kita reti atau ketika itu ada muazzin. Dah, ada muazzin. Jadi kita faham pada azan tu panggil apa? Dia panggil, kita faham kata azan, atas muazzin, ataupun kita faham perkataan atas ada orang kecek. Ataupun kita buat contoh mudah-mudah, kita pergi satu tempat, kita seka kata tak ada orang. Bawa pergi siapa sepoleh bukit le hotel ke. Dia punya suara kecek. Kita punya suara kecek, maka akal kita dengan cara otomatik kata di kawasan ini ada orang. Kawasan ini ada orang. Dah, di kawasan ini ada orang. Jadi kita lah menghukumkan. Maka suara tadi itu panggil dal. Ada orang, ada muazzin, itu dia panggil madlul. Maka akal kita menghukum tu. Dah. Lafaz suara tadi, dia punya Allahu Akbar tu. Tapi akal kita munyuk kata azan muazzin, tak boleh jadi, duk. Kalau tak ada muazzin tak boleh jadi punya suara azan. Bolehlah kita azan melalui tik kali pun berarti kena ada muazzin dari asal.
Walaupun melalui takak suara sekalipun kena ada muazzin. Dia tak boleh jadi tak ada muazzin. Dengan ada azan saja. Jadi akal kita lagu tu lagi. Tu panggil dalalah lafziyah akliyah. Kita panggil fahmu ataupun kita pakai kata azan ala muazzin. Habis. Dalalah lafziyah al-adiyah ataupun tabi'iyah. Contoh kita katanya sang kita duduk jalan sekali dengan kita duduk dia pergi sepak toko batu, dia kata aduh. Dia lafaz tu kata aduh. Jadi berlafaz lah tu baik. Maka kita pakai kata dia sakit. Jadi kita pakai kata sang kita sakit daripada lafaz yang kata aduh. Kerana apa? Kerana adat tabiat manusia ni apabila sakit dia bergaduh. Nampak tak? Jadi menunjuk kata dia sakit. Seperti kita tahu dalalah tu aduh alal waja'i atas sakit. Dia sakit. Jadi dia nak kata dia sakit aduh. Kita pakai kata sang kita sakit daripada lafaz dia kata aduh. Jadi kita pun tanya sakit ke? Boleh kata aduh pak sakit ke? Kita selalu dah. Apa kita faham lagu tu? Wada'iyah. Hak wada'iyah seperti kita dalalah. Dalalatul lafzu insan ala hayawanatik. Seperti kita pakai kata lafaz insan kata atas suatu benda hidup yang berfikir. Jadi lafaz insan hayawanatik. Ini wada'iyah yang diletakkan. Saat ni akliyah akal kita yang hukum. Adiyah tabiat. Mana tabiat manusia kali beradu dia sakit. Hak ni wada'iyah. Kenapa? Kerana diletakkan sebab kata lafaz insan. Kita tengoklah le komuh mana. Kita tengoklah le mukjizat mana. Kalau sebut lafaz insan itu ya hurai mana lagu tu? Hayawanatik. Itu dipanggil wada'iyah. Kita pergi pula sebelah ghairul lafziyah. Jadi dalalah ghairul lafziyah hak akliyah. Contoh ke apa? Seperti kadalalah al-harakah was sukun. Ala hudusi alam. Seperti dalalah gerak dia. Gerti kata baru alam ini. Jadi alam masih wallah barang yang lain pada Allah SWT. Duk gerak dia. Kita pakai kata baru. Gerak dia. Maka gerak dia ni bukan berlafaz. Duk gerak dia. Tak ada berlafaz apa. Kita tengok. Gelak cerah. Duk gelak cerah. Alam ni baru. Tu panggil dalalah ghairul lafziyah. Tapi al-aqliyah. Akal kita duk mikir. Kira kata gerak dia ni lah. Menunjuk katanya dunia ni baru. Yang kedua pula contoh dalalah ghairul lafziyah al-adiyah ataupun tabi'iyah. Kadalalah seperti contoh kadalalatu humratil wajh, merah muka, alal khajar, ataupun alal haya. Seperti tunjuk pehe kata apa merah muka atas malu. Jadi kita kata dia malu tu. Dia malu. Kita kecek popok di setuh dengan peribadi dia, merah muka dia. Boleh tengok muka kita tengok dia muka merah, kita tahu malu ke? Pas kita kata malu tu dari mana? Kita faham daripada mana? Kita faham daripada dia muka merah. Maka muka merah tu dia panggil tabiat manusia. Kalau dia malu dia muka merah. Maka muka merah saat ni tu tak ada bersuara ni. Tak ada bersuara dia lain pada tadi. Tu bersuara. Aduh tadi tu.
Tu. Hak ni hak tak ada bersoroi mata merah. Supaya gak kita katanya pucat. Kita tengok sang kita pucat. Kerana mu demam ke, mu tak ada rasa ke. Kita boleh tanya laku kerana apa? Kerana kita tengok dia pucat. Dah. Akhir sekali dalalah dah. Ghairu lafziyah hak wada'iyah. Dah. Seperti dalalah isyarat. Kadalah nanti isyarat ahmad ala tawakkuf. Syarat ala tawakkuf. Seperti isyarat api merah atas berhenti. Dan maka kita tengok api merah, kita berhenti saat ni tu. Daripada kita hebat api merah. Maka kita berhenti kerana apa? Kerana api merah. Api merah tu suara tak? Tak ada berlafaz tak? Tak ada berlafaz. Lepas tu api merah daripada mana? Akliyah. Adiyah bukan, akliyah bukan. Sebab akal kita boleh terima belaka, api merah boleh pergi, tak boleh pergi, akal kita boleh terima. Adiyah tabiat. Tabiat tak ada sakut apa. Lepas tu boleh hadiah lagu tu kerana dibuat oleh pihak negara. Katanya nak buat lagu mana nak biar ditenir dalam batas. Tak sebiar diselerak kereta duk pergi mari, maka kena buat alamat-alamat. Alamat berhenti lagu ni. Alamat boleh pergi lagu ni. Alamat lekok lagu ni, lekok kiri, lekok kanan. Dah. Maka alamat tersebut dipakat pahal belaka. Orang nak buat mutu kereta kena kerti alamat ni, barulah tak timbul aksiden, tak timbul belaga pergi mari. Jadi kita orang buat kereta mutu kerti lah. Katanya ada apa api merah, kena berhenti. Maka api merah tu panggil wada'iyah, dibuat. Habis situ. Dah. Jadi dengan cara cepatnya dalalah. Dah. Cara ijma ada dua, cara tafsir ada ni. Tu baik. Maka ulama mantik, dah dalam ni ulama mantik miksa ni ya. Dah. Ulama mantik miksa iaitu dalalah lafziyah wada'iyah. Dah. Sabit itulah dalam kitab kita you bagi dalalatul lafzi. Jadi kena kait al-wada'i. Sebenarnya. Dalam kitab kita ni. Jawab. Ila kam tangqasimu dalalatul lafzi kena kait wada'i. Situ. Jadi ulama mantik ni ada pun ni tidak. Jadi hak lain 5 lagi tu bukan bahasa dalam mantik kita. Bahasa ilmu lain. Bukan makna tu bukan ilmu enggak tapi media lain. Media mantik miksa ni. Maka saya nak besar pula dah. Boleh masuk isi cerita kita dah lah. Dah. Jadi isi cerita kita katanya ila kam tangqasimu dalalatul lafzi. Dah. Maka dalalatul lafzi ni kena kait al-wad'i. Kena kait situ. Kerana apa sebab tu wad'i ni lelaki kerana jawab pe tu. Jawab pe tu bit 3 saat ni tu. Dah. Tadam mutabaki tadamuni iltizami tu 3 tu hak wada'i tu. Hak wada'i. Dalalatul wada'i. Adapun kita katanya hak le kita ni kalau sebut kata semata-mata dalam lafzi dia kena ada akli, adi, wada'i. Kalau kita kata semata-mata dalalatul lafzi. Tak ada kait wada'i ke, adi ke, akli ke. Jadi pecah bit 3. Akli, adi, wada'i. Tapi jawab P3 tadi. Mutabaki tadamuni iltizami itu bagi dalalah lafziyah wada'iyah. Sabit tu kita nak kait di sini kata ila kam tangqasimu dalalatul lafzi ay al-wada'i. Begitu. Dah. Jadi tak ada payah sangat ni. Jadi kita ni mubtadi' dah. Kemudian sebelum saya nak pergi lagi nak pergi setengah lagi dah. Jadi setengah lagi kita apa dah? Bagi sakup pak kitab kita iaitu mustalahat wada'i. Jadi sebelum nak pergi mustalah wada'i. Wada'i itu apa makna dia? Jadi saya terlebih dahulu saya nak bagi banyak beberapa istilah lah. Supaya kita nak mengerti molek bab dalalah lafzi ni. Bab dalalah lafzi wada'i. Jadi kita kena gerti biar di
Bapa berarti sungguh sikit. Tak usah dikeliru, kita kena gerti mustalahat hak lain. Yang mana tak ada lagi kitab kita, tapi ada lagi kitab lain. Ataupun kat hak saya, masa saya ngaji lugu, seringlah ulama-ulama ataupun guru sebut. Mana? 3 mustalahat. Yang pertamanya mustalah al-wad'. Yang keduanya mustalah al-isti'mal. Yang ketiganya mustalah al-haml. 3 istilah semua. Kalau gitu saya make saya tak tulis dak. Saya make satu kitab, iaitu kitab saya pernah belajar, iaitu kitab Takribul Usul ila Ilmi Usul. Kita bagi Ibnu Juzai rahimahullah taala. Saya buat sini bukan apa kerana hubungnya rapat sangat dengan dalalatul lafzi al-wad'i. Mana dah? Tengok. Saya nak ambil sikit. 3 mustalahat ni. Yang pertama wad'. Dalalatul lafzi wad'i. Dalalah kita faham dah. Dalalah makna fahmu amrin min amrin. Lafaz pun kita faham dah. Muhadarah telah lepas saya ayat ta'rif dah. Iaitulah sautun zata maqati'in tu'abbaru amma fi nafsi. Itu lafaz. Kemudian satu istilah lagi wad'i. Wad'i ini apa makna dia? Kata Syekh Ibnu Juzai rahimahullah ta'ala, amma wad'u, ada pembuat mula wad' itu fahuwa ja'lul lafzi dalilan alal makna. Ni wad'. Sebut kata wad' ialah maka iaitu jadikan lafaz menunjuk atas makna. Jadikan lafaz menunjuk atas makna. Berarti lafaz tu dijadikan ada makna sebalik. Itu panggil wad'. Berartinya ulama nahwu, ia letakkan lafaz mubtada, ada makna bagi dia. Ia letak makna khabar, ia ada makna bagi dia. Makna di sini makna ta'rif lah, kita katanya ta'rif bagi dia. Ia letak makna fa'il, ada ta'rif bagi dia. Ia letak apa ni? Lafaz kita katanya lafaz maf'ul, ada ta'rif bagi dia dan sebagainya. Mari pula ulama fiqh. As-salah ada takrif bagi dia. Az-zakah ada takrif bagi dia. Dan sebagainya. Ulama luah pula. Jadi lagu tu semua. Jadi lagu tu dah. Itu dia panggil wad'. Wad' sini ada 2. Jadi wad' ada 2. Wahwa wad' ala kismain derwa. Yang pertama dia panggil wad'un awwaliyun. Wad' awwali. Apa wad' awwali? Di sini dia panggil istilah. Kadang-kadang kita nak terjemuh tidak boleh. Mustalahat kadang-kadang kita nak terjemuh tidak boleh. Kita hanya nak reti istilah tadi melalui dengan ta'rif. Supaya saya dah sebutlah. Pernah saya sebut hadis dhaif. Hadis dhaif ni kita nak terjemuh kata hadis tak kuat. Hadis sahih, hadis kuat. Ataupun hadis dhaif, hadis lemah. Ia tak boleh nak terjemuh tu kita ngaji ulumul hadis. Hadis dhaif. Kena kaji aku tu. Pemuktada. Muktada benda yang mula, benda yang dimulakan. Khabar makna cerita. Jadi benda yang dimulakan berhajat kepada cerita. Jadi kita kata tu jadi tak masuk gitu. Jadi kita nak terjemuh tu. Kadang-kadang kita boleh terjemuh, tapi kebanyakan istilah ni tak boleh terjemuh. Kita kena lagu tu lah istilah. Pas nak faham istilah melalui dengan ta'rif. Berarti kat wad'u awwali. Jadi wad'u awwali satu istilah. Pas kita nak faham dia tengok ta'rif. Wahwa ta'rif ni. Allazi lam yusbaq biwad'in akhara. Ni wad' yang tidak didahulu dengan hantaran yang lain. Makna asal lagu tu wa yusamma al-murtajala. Dia panggil murtajal. Supaya kita insan asal lagu tu dah. Bukan tak insan baik daripada hak lain dak. Insan lagu tu. Makna gini. Hayawanun natikun. Asal lagu tu. Lagu itu dia panggil wad'u murtajal. Ada wad'u awwali. Hak asal lagu tu.
Makna kata bukan ambil daripada yang lain. Yang kedua, wa wada'u manqulun min ma'nan ilal akhar. Wad' mana dipindah daripada makna kepada makna yang lain. Asal makna lain, lepas tu pergi pindah kepada makna yang lain. Wa huwa ala qismaini. Hak ni pecah bit dua pula. Mana manqulun li alaqatin. Manqul ada hubungi. Yang ni di antara makna asal dengan makna hak yang kedua. Wa huwal majaz. Ini panggil majaz. Supaya kita katanya asadun asal dia makna kata hayawan muftarih. Tapi kita tak ada nak. Asadun ni kena seorang yang bekai. Yang sifat bekai. Maka kita kata orang sifat bekai ni asadun. Maka asadun saat ni tu dipanggil mangkul. Mangkul saat ni tu daripada makna makna mana? Daripada makna hayawan muftaris gi kepada makna rajulun syuja', seorang lelaki yang bersifat bekai. Tapi pindah saat itu li alaqatin, ada hubungi, ada berkaitan di antara orang bekai dengan asadun hak asal dengan asadun yang dipindah hak itu, iaitu kena kepada rajulun syuja'. Hubungi mana? Hubungi sama-sama kata ada sifat syaja'ah. Mana? Singa pun ada sifat bekai. Seorang lelaki tak tipu sama ada sifat bekai. Itu panggil mangkul. Wad'u mangkul. Hak satu lagi mangkulun li ghairi alaqatin. Mangkul tapi tak ada hubungi gapo, tak ada hubung kait gapo. Contoh wa yahtassu bismi mangkul, dan ditentukan dengan nama mangkul. Panggil ismi mangkul. Kata smiyati walad Ja'faran, seperti menamakan anak lelaki nama Ja'far. Seorang budak lelaki dilahirkan, kita tak nama Ja'far. Maka Ja'far kita letak panggil wada'. Kita letakkan seorang budak nama Ja'far. Pada asal wal Ja'faru fil lughati an-nahrus saghiru. Pada asal dia sebut Ja'far, kita tengok lekomo, maknanya an-nahrus saghiru. Maka pindah daripada makna hak lughah pergi kepada makna seorang lelaki. Maka dua-dua ni tak ada hubungi gapo, ghaira alaqatin, tak ada alaqah apa kali. Ni panggil wad' mangkul. Hak ni makna wad'. Yang kedua pula daripada istilah wad' panggil istilah isti'mal. Wa ammal isti'malu, ada pun pula isti'mal pula. Fa huwa takallumu bil lafzi ba'da wad'ihi, iaitulah kita kecek selepas daripada wad'. Ya berartinya kita kecek dengan bil lafzi, kita kecek dengan lafaz selepas wad'. Yang ni selepas wad' lafaz tadi. Jadi lafaz tadi kita mana ulama letak ke apa? Hayaw insan makna haiwan natik. Asadun makna rajulun syuja'. Maka apabila kita nak kecek ni, sama ada kita kecek dengan sang kita ke dengan sesiapa ke, jadi kita gunalah lafaz-lafaz ni yang telah diletakkan. Makna lafaz-lafaz yang ada makna sebalik tadi. Sama ada wad saat itu awali ataupun wad mangkul, tak kira lah. Tak kait ni mangkul saat itu sama ada li alaqatin ataupun ghairi alaqatin, tak kira. Habis kat tu. Wa ammal haml, ada pun haml fahuwa i'tiqadus sami'i li muradil mutakallimi min lafzihi. Tu haml, iaitulah i'tiqad, pergilah oleh orang dengar li muradil mutakallimi, bagi murad, bagi kehendak orang kecek, min lafzihi, daripada lafaznya. Sawa'un asaba muradahu, sama adalah betul lah akan muradnya, au akhta'ahu, ataupun salah akan muradnya. Jadi murad
samik saat ni dah. Dah. Jadi kita kata guna. Jadi ada tiga lah sini. Tiga tengok. Falisti'malu min sifatil mutakallimi. Isti'mal guna ni. Orang nak guna ni kena pada sifat mutakallim, iaitu orang kecek. Jadi kita orang nak kecek, kita orang nak mengajar, kita orang nak ceramah. Artinya kita kena guna lafaz-lafaz. Dah, lafaz-lafaz yang telah diletakkan. Setelah mana kita duk kecek, duk ceramah, duk mengajar, ya kena ada orang dengar. Orang dengar itulah panggil walham, orang menanggung. Yang ni menanggung lafaz daripada orang kecek tadi. Min sifatis sami'i. Orang menanggung tu ialah daripada sifat orang mendengar. Apabila isti'mal sifat mutakallim, alham sifat orang dengar, wal wad'u mutaqaddimun alaihima. Dah. Maka waduk saat ni terdahulu atas kedua. Berartinya orang kecek guna lafaz. Lafaz telah diletakkan. Dah. Walham orang tanggung pun. Iaitu lah orang dengar nak tanggung lafaz daripada orang kecek pun, you kena kembali kepada waduk juga. Dah. Berartinya sama ada orang kecek dan orang dengar, ia tak boleh tinggal waduk. Waduk tak boleh tinggal. Jadi kita kecek, sebab kata kecek insan, kita katanya. Sebab insan, jadi si mutakan kecek dia kadang-kadang insan tu dengan makna betul-betul hayawanatik. Lepas tu orang dengar pula. Sebab tu insan dia terletak oleh otak kepala. Oh, hayawanatik. Kadang-kadang betul selarah dengan orang kecek. Fahami orang dengar saat itu selarah dengan orang kecek. Kadang-kadang silap faham. Salah faham. Orang mutakan kecek, dia nak lagu ni. Tapi orang dengar dia faham lagu lain. Sebab dia pergi menanggung. Dia pergi tanggung lafaz. Dia dengar lagu, dia tanggung kok lain. Kenapa boleh itu? Wallahualam, boleh jadi banyak sebab lah. Boleh jadi dia tanggung kok tu. Mutakallim dia kecek majaz. Sebab kata mutakallim kata, aku nampak singa. Dia kecek tara tu lah. Ataupun aku nampak singa duk khutbah. Ikutlah. Nah, dia kecek lagu tu. Ra'aitul asadan yakhtubu, duk khutbah. Jadi orang dengar dia faham kata, gana dia tu kecek bahau. Gana apa boleh kecek bahau? Boleh jadi kau singa kaki pak nak khutbah. Orang dengar. Padahal orang mutakan kecek saat ni tu dia tak ada nak oleh singa kipas. Dia nak seorang yang sifat supaya singa pekai tu duk khutbah. Hati panggil fasilah tu. Dia tanggung. Dia tanggungkan makna bagi lafaz daripada mutakan kecek dia fasilah. Maka fasilah si dia. Lepas tu si mutakan kecek tadi tu dia kena meraih juga. Nah, dia nak kata singa saat ni adakah orang digunakan singa dengan makna lelaki yang baik, boleh dia panggil wad' al-manqul. Tak ada apa dah. Jadi dia pun kena meraihkan wad' juga. Orang dengar pun dia kena kira wad' juga. Habis tu wal wad'u mutaqaddimun alaihima. Wad' ni terdahulu atas kedua, yakni atas isti'mal dengan atas hamil. Jadi kita kena meraih kedua lah, sama ada kita kata sama ada orang kita kata orang kecek dan juga orang dengar. Kena meraih gimana? Situ. Habislah situ dah daripada istilah. Kita masuk itak kita pula. Kita akan nak berjalan ni. Ila kam tanqasimu dalalatul lafzi, kepada berapakah terbahagi dalalah lafz, yakni dalalatul lafzi wad'i. Tanqasimu ila salasati aqsami, terbagi kepada 3. Yang pertama dalalatu mutabaqatin, yang kedua wadalalatu tadammunin, yang ketiga wadalatul iltizamin. Ma hiya dalalatu mutabaqati, apakah dia dalam mutabaqah? Musannif kita jawab sudah. Dalalatul lafzi ala kulli mawdu'ihi, iaitu tunjuk khilafah atas sekalian yang dihantarnya oleh sekalian dihantarkannya kan lafaz.
Lagu mana? Dalalah mutabaki ni. Kita apa saat ni? Kita pakai 3 istilah tadi. Kita orang sami'. Nah, dan juga ada satu orang lagi mutakallim. Ada 2 ni. Ada sami', ada mutakallim. Mutakallim ni kecek. Insan contoh. Dia kecek sebut lafaz insan. Maka sami' ni orang dengar lah. Sami' dia pakai guna. Sami' kena tahu orang dengar. Sami' nah yang berdengar ni kata kena. Katanya kita ia pakai pada lafaz tadi hayawanun natik. Dah. Mutakallim kecek insan. Orang dengar pakai kata haiwan natik. Baik. Kita hak saat ni wal wad'u mutaqaddimun alaihima. Wad' sebelum pada kedua. Artinya kita tengok pada asal. Wad' lafaz insan sebelum tadi tu, sebelum dia nak isti'mal, iaitu sebelum orang mutakallim nak guna, sebelum orang dengar nak faham. Makna apa? Kita tengok kamu. Kita tengok kamu kata al-insan makna haiwanun natik. Insan haiwan natik dalam kamu. Makna tertulis dalam kamu lagu tu. Apabila tertulis dalam kamu lagu tu, si mutakallim tadi dia gunalah lafaz isti'mal, guna lafaz. Guna lafaz tadi insan. Dia kecek insan. Si dengar tadi, dia faham pada lafaz tadi katanya haiwanun natik. Maka dia faham tadi, dia faham haiwan natik dengan wad' tadi. Dengan wad' yang ni benda yang letak, benda yang ada dalam mu'jah kita kata. Benda yang ada dalam kamu tadi. Sama. Tidak lebih, tidak kurang. Apabila tidak lebih, tidak kurang, pahami sami' tadi. Daripada mutakallim, kecek tadi. Tidak lebih, tidak kurang daripada wad' tadi tu. Maka ketika itu dipanggil dalalah al-mutabaqati. Apa mutabaqah? Mutabaqah ni makna sama tumbuk. Sama tumbuk di mutabaqah. Tak ada lebih, tak kurang. Itu memang mutabaqah. Tak ada bakah ni kalau kita tangan ke, kita top jadi ini. Mutabaqah. Jadi pahami kita tu ini dalalah mutabaqah. Kita pakai hayawanun natik, pahami kita supo dengan apa yang tercatat di dalam mu'jah. Dah. Jadi kita kena kembali kepada asal lah. Sebab kaedahnya wal wad'u mutaqaddimun alaihima. Ia tak boleh tinggal tu. Sabit itulah tertengah wad'. Ada ulama kira bercarah pakai jadi satu ilmu mustakil. Jadi satu ilmu pula. Nampak tak? Jadi ilmu wad'i. Nak ayat besarnya tertengah wad' ni. Hak tu insya-Allah lah. InsyaAllah lepas pada ni, jika direzeki oleh Allah Ta'ala, jika izin oleh Allah Ta'ala, selepas pada kita khatam mantik, kita nak akan baca pula kitab ilmu wad'. InsyaAllah itu biiznillah. Tapi kena kerti mantik dulu lah. Jadi kalau kita tak kerti mantik, susah nak belajar ilmu wad'. Oleh kerana asas bagi ilmu wad' mantik. Kalau kita tak kerti mantik, jadi kalau kita baca wad' saat itu, panggil tak hasil masuk. Oleh itu pada penutup yang dihormati sekalian, sungguhlah mengaji, sama ada mengaji melalui kitab. Kitab risalah ni ataupun lain lagi. Kita carilah mantik, biar dipahami, biar dijelas, biar dimengerti. Mudah-mudahan kita akan boleh nak belajar pula ilmu lain. Oleh kerana ilmu tu banyak lagi. Kita tak belajar tu banyak lagi ilmu. Kita yang hidup kata ilmu tu pekoh tafsir hadis saja. Oleh kerana ilmu tu ilmu maqasid, ilmu alat tu banyak lagi untuk nak memahami pekoh tafsir hadis kita katanya. Banyak lagi ilmu adat, ilmu alat. Ilmu alat saat ni kita yang hidup nahwu sarah balaghah saja ada lagi. Ada lagi ilmu alat. Habis tu kita mengajilah. Kita mengaji insya-Allah. Jika direzeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika diizin oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita akan nak baca daripada page Darul Ma'rifah ni akan nak mengadakan pengajian ilmu wad'.
insya-Allah tu biiznillah. Tu dipanggil dalalah mutabaki. Jadi pahami kita mutakallim daripada pahami kita sami daripada mutakallim selarah dengan al-wada'. Wada' tadi tidak lebih tidak kurang. Sampai misal apa? Kadalalatu insan ala hayawanin natikin. Seperti dalal insan atas hayawan natik. Maka hayawan natik kita faham daripada mutakallim kecil insan, maka oleh otak kepala kita selalu dah hayawanun natikun, benda hidup yang berfikir. Maka hayawanun natikun kita tengok pula lewat iaitu lah lele mukjizat. Orang duk bahas balafaz insan ni kita tengok le komuh le mukjizat, tengok betul tak ada lebih ada kurang ia panggil mutabakah. Wa dalalatu haitin wa farasin ala madlulaihima. Ni musannaf kita pakai ori tamah seperti dalam haid dan faras atas makna bagi kedua, yakni makna mutabaki lah. Hak tu kembali kepada kitab komuh lah. Haid makna gapo dinding, faras makna gapo. Artinya pahami kita tak ada lebih, tak ada kurang. Jadi selarah apa yang ada dalam mukjizat. Itu panggil mutabaki. Supaya kita buat contoh guna isim. Kita dengar daripada mutakallim kecek kelimah isim. Kelimah isim lagu tu ya. Maka kita selalu dah lihat otak kepala kita lagu mana? Kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam taktarin bi zamanin minal azminah. Sebab kita ngaji nahwu tu katanya kelimah isim, kita selalu dah lihat otak kepala kita mariak tu. Kelimah menunjuk tah makna yang tidak kait dengan masa. Kita buka lagi kitab nahwu. Buka lagi kitab nahwu, super tak lebih tak kurang. Maka ketika tu dipanggil dalalah mutabaqah. Nampak tak? Sebab pahami kita daripada guru kita tadi dengan lagi kitab nahwu tak lebih tak kurang. Kita faham mana? Kita faham kata kelimah isim. Isim tu. Jadi tarikh isim tapak lah otak kepala kita. Tengok, super lagi tak nahwu. Tak ada lebih, tak ada kurang. Super tepek-tepek. Tu dia panggil mutabaqah. Tu lagu tu lah. Ma hiya dalalatut tadammun. Apakah dalalah tadammun? Hiya dalalatul lafzi ala juz'i mawdu'ihi, iaitu dalal lafzi atas juzuk bagi maudhu', mana sebahagian daripada yang dihantarkannya. In kana lahu juz'un, jika ada juzuk. Jika ada juzuk, ada bagi-bagi. Kadalalatu insanin ala hayawanin faqat. Seperti dalal insan atas hayawan saja. Jadi apabila mutakallim kecek kata insan, kita orang samit faham kata hayawan saja. Wa ala natikin faqat, ataupun kita faham kata natik saja. Hayawan saja ke, natik saja ke. Dah. Kita tengok dalam hak awal. Tengok lekomu. Jadi ada separuh ya. Tengok lekomu sebut kata insan, hayawan natik. Tapi kita pergi faham natik saja. Boleh kita lupa ke? Tak dah. Ataupun kita belik ke, malah nak sebut bahkan natik saja. Dah. Ataupun hayawan saja. Maka ketika tu panggil dalalah tadammun. Tadammun makna melengkapi. Sebab kita faham ni separuh daripada yang dihantarkan oleh asal, oleh awal tadi. Kelimah isim kita faham kelimah yang menunjuk makna pada diri dia. Jadi kita reti makna dengan diri dia. Dalam diri dia tu ada makna dah. Dengan tidak berhajat kepada yang lain. Dah. Maka kita faham ketika tu dengan tak nak berhajat yang lain, maka orang panggil apa? Maka orang panggil dalalah tadammun. Kenapa? Kerana apabila kita tengok dalam kitab nahwu, jadi ada lagi. Ada lagi. Hak kita tak sebut tadi. Ataupun hak kita tak ingat ada lagi. Kita faham katanya kelimah menunjuk pada diri. Tapi ada lagi. Mana ada lagi? Walam taktarin bizamani minal azmiyah. Kita tak ada sebut waktu. Ada pun kita lupa. Dah. Wa ka'anna yadulla
alal haiti bilafzi baitin, dan seolah kata menunjuk atas dinding dengan lafaz baitin, dengan lafaz rumah. Dah. Jadi sebut tu rumah, jadi hak dinding saja, padahal rumah saat itu ada banyak perkara lagi. Dinding lah, fabung lah, pitu lah kita katanya, tapi sebut dinding saja. Dia nak ayat seolah tadi itulah, seolah tahu umuh disebut kata dinding saja. Jadi dinding tu sebahagian daripada umuh, sedangkan umuh sebut kata rumah bukan sekadar dinding, ada pitu, ada fabung dan sebagainya. Tu nak ayat contoh nak bagi gambaran nampak dalalah tadamun. Jadi kita faham kata insan, haiwan saja ataupun natik saja. Gi pula yang ketiga, ma hiya dalalatul iltizami. Dan apakah dia dalal iltizam? Dalal iltizam di sini makna dia ialah hiya dalalatul lafzi ala amrin kharijin an mawdu'ihi mulazimin lahu. Ni. Iaitulah dalal lafaz atas benda luar. Benda luar daripada yang dihartatkannya. Kan lafaz. Tapi benda luar saat itu mulazimin lahu, mana nak asing tak boleh daripada lafaz tadi. Contoh kadalalati insanin ala qabilil ilmi, seperti tunjuk lafaz insan atas yang menimo ilmu, akan ilmu. Wa kadalalatu asadin ala syuja'in, wadalalatu sakfin ala baitin. Dah, contoh banyak. Jadi dalam iltizam ni hak penting dalam mantik. Hak ni lah hak penting sekali dalam ilmu mantik. Dah, oleh kerana dalam bahasa mantik kalau tengok lah tiga-tiga ni, mana ulama mantik gi besar, mana ulama mantik gi buat kira. Dah. Maka telah sepakat suara lah ulama mantik katanya daripada tiga dalalah ni, ulama mantik mikir caranya ialah dalalah iltizam. Adapun dalalah mutabaqah, dalalah tadammun, itu ulama mantik tak ada dah. Mana tidak ambil mikir cara. Apa boleh sebut? Kerana dia ambil hak matlub dia. Hak matlub dia dalam iltizam. Ia kena ambil juga lah pecah pada mana. Maka dalam iltizam ni lah ulama mantik mementingkan. Hak ni lah al-mu'tabar, dibuat kirakan indal manatikah di sisi ulama mantik. Kalau itu kena tahgapa tengok. Dalalatul lafzi tunjuk khilafah atas benda luar daripada yang dihantarkan. Benda luar saat itu mulazimillahu, melazimi baginya bagi lafaz. Apa maksud mulazim? Iaitulah nak becek tak boleh, nak asing tak boleh. Contoh kadalalati insanin ala qabil ilmi, seperti tunjuk makna insan atas menimba ilmu. Kita dengar daripada mutakallim kecek. Mana kecek? Insan. Kita selalu dah faham pada lafaz insan tadi katanya qabilul ilmi, yang boleh terima ilmu. Dah. Jadi kita faham lagu tu kita tengok daripada wadh asal. Kita tengok lewat wadh asalnya, mananya ta'rif insan qabil ilmi tak ada alif pun, tak ada temu, walaupun sebuah kitab tak temu katanya insan ta'rif qabil ilmi, tak ada. Duk temu haiwanun natikun situ. Kita boleh faham lagu tu kok mana? Jadi kita faham benda luar. Benda luar daripada yang dihantarkan. Jadi kita faham benda luar yang ditakrifkan oleh ulama dalam kitab-kitab mereka. Tapi boleh kita faham lagu tu kerana apa? Kerana mulazimillahu. Kerana sifat pesen boleh terima ilmu dengan manusia ni, dia nak cerah tangga tak boleh. Sebut kata manusia, pesen dia boleh terima ilmu. Lagu tu. Sebut kata manusia, pesen dia boleh mana pandai baca. Sebut kata manusia, pandai menulis. Maka pandai baca, pandai menulis ni bukan yang diletakkan oleh ulama. Bagi tarikh insan. Tapi kita faham lagu tu. Kita faham kata, kita dengar daripada mutakallim kecek insan, kita selalu dah, iaitulah hak pandai baca tu, hak pandai menulis tu, hak boleh terima ilmu tu,
hok pandai beki, hok pandai wa umuh, hok pandai masak. Kita katanya. Itu dia panggil amrun kharijun an maudhu'ihi. Dia panggil benda luar daripada yang dihantarkan. Oleh kerana yang dihantarkan, yang diletakkan lafaz insan tak itu makna dia hayawanatik. Jadi kita faham luar. Walaupun kita faham luar, mulazimun lahu ataupun mulazimin lahu lah kita ni. Nak asing tak boleh. Sebab qabilul ilmi panggil sifat atau tabiat sifat ketentuan bagi manusia. Sifat hak bagi manusia. Jadi kita faham lagu tu. Itulah dia panggil dalalal iltizam. Ketika tu kita faham benda luar daripada yang dihantarkan. Benda luar ni juga nak asing tak boleh dengan lafaz tadi. Ketika tu dia panggil dalalah iltizam. Nampak tak? Begitu juga dalalatul asadi ala syuja'in. Tunjuk ki lafaz asad atas syuja' sebab tarikh in asad ialah hayawanu muftaris. Hayawanu muftaris. Dia kata syuja'. Syuja' ni dengan singa sifat dia dah. Jadi kita faham luar sebab kita tak temu pun dalam mukjizat ataupun dalam komuh menatai sekalipun sebut kata asadun tarikh hayawan syuja' tak ada. Tak temu. Untuk kita hayawan muftaris itu. Itulah katanya kita faham luar. Jadi kita tak faham tu. Kita tak faham hayawan muftaris. Daripada lafaz asadun tadi. Kita tak faham syuja' situ. Jadi kita faham luar. Tapi benda luar dengan lafaz asad nak cerah tangan tak boleh. Tu ketika tu panggil dalalah iltizam. Begitu juga dalalatus sakfin ala baitin. Tunjuk ki dalalah atak. Sebut kata atak tahu umuh. Tapi kita faham umuh. Sebut kata umuh atak. Sedangkan tarik umuh bukan atak. Fabung kita kata. Sebut kata umuh fabung. Kita faham lagu tu. Kerana sebut kata umuh dengan fabung ni benda nak cerah tangan tak boleh. Jadi benda lazim. Sebut tabiat umuh apa yang asal kejadian umuh dia kena ada fabung. Lagu tu lah. Apa kita kata jadi kerana tak ada umuh tak ada fabung, dia tak ada salah. Tapi kita carilah oleh kampung kita umuh tak ada fabung tu ada po umuh, ada berapa buah umuh. Kadang-kadang setiap kampung tu tak ada sebuah bok pun. Apa kita kata satu kampung ada juga an-nadiru kal ma'dumi. Sebab kira lah nadir tu. Tu nak ayat katanya kita gi faham daripada lafaz tadi saat ni tu kita faham luar. Benda luar saat ni tu nak asing tak boleh dengan lafaz tadi. Ketika tu dia panggil dalah iltizam. Hak ni hak penting kali ni dalam bahasa mantik. Hak ni hak penting kali. Supaya saya buat contoh. Saya nak buat contoh nak nampak dalam iltizam. Khususnya contoh dalam ilmu kalam. Kita katanya didengarkan seorang ulama saat ni tu sebut dalam kitab dia katanya Tuhan itu berjihad. Tuhan di atas arah. Tuhan berjihad di atas. Tuhan di atas langit dan sebagainya daripada ibarat-ibarat kita kata. Apabila kita dengar daripada perkataan itu tadi, kita faham katanya si perkata ni mujassimah. Si yang mengata ibarat tadi tu. Tuhan berjihad di atas. Tuhan di atas langit. Tuhan di atas arasy. Dan sebagainya pada lafaz-lafaz seumpama tadi. Maka kita faham pada lafaz tadi, kita katanya yang mengata tak ni tu mujassimah tu. Pasal kok po mujassimah. Tuhan di atas mujassimah. Jadi kita faham lagu tu luar. Luar daripada atas arah. Sebab atas arah tak ada lain. Atas kalau kita tengok ibarat tu tak ada lain. Lagu lain yang dihantarkan. Tapi kita pergi faham hak luar. Tapi benda luar saat ni tu kita tahu Tuhan berjihad. Jihad takrif dia lain. Takrif jihad tu lain. Tapi kita pergi faham kata mujassim, berjisim. Nampak tak? Lepas tu, apa kita faham lagu tu? Kerana
Nah, kita faham meluar daripada yang dihartakan oleh ulama. Sebab kalau kita tengok dalam takrif jihad sana, al-jihad tu takrif lagu lain, tapi kita kata berjisim. Kenapa? Kerana di antara jihad dengan jism benda talazum, benda mulazimi. Nak asing tak boleh. Pesan jihad saat itu ia kena jism. Pesan jihad saat itu kena jism. Apa berjism ni? Benda yang boleh timur belah bagi. Kalau kita tengok benda boleh timur belah bagi, ia tak lepas dah, ia nak lepas daripada jihad tak boleh. Sebab kita ni lah, kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang tak lepas. Ikut kita duduk di mana, ya adalah. Dengan cara otomatik ya ada ni jihad tu. Lepas kita kata Tuhan tu berjihad, dengan cara otomatik kita faham kata Tuhan tu berjisim. Lepas kita katalah dia tu mujassimah, sedangkan dia tu tak ada kata kali Tuhan tu berjisim. Dia tak ada lafaz soreh ni kata Tuhan berjisim. Dia kata Tuhan berjihad saja. Lepas kita boleh kata lagu tu, itu kita kata dengan melalui dalalah iltizam. Bukan dalah mutabaki. Bukan dalah tadamun, dalah iltizam. Sebab lazim daripada berjihad saat ni dia kena berjisim. Oleh kerana berjihad dengan berjisim, jihad saat itu dengan makna berjisim, ia nak asing tak boleh. Ia panggil mulazimin lahu. Kita faham jihad daripada benda luar daripada yang dihantarkan. Benda luar saat itu melazimi baginya. Mulazimin lahu. Berartinya berjisim dengan jihad mulazimin lahu. Tu. Hak tu contoh. Banyak lagi lah. Hak tu contoh kita katanya yang berlaku lagi tak tahu. Habis dah. Tu dia panggil dalah iltizam. Kemudian kata musannif kita lagi, hal yushtaratu fil iltizami al-luzumul al-khariji. Adakah syarat pada dalam iltizam ni luzumul khariji? Adakah syarat lagu tu? Jawab dia lah. Hal yushtaratu, adakah disyaratkan fil iltizami, yakni pada dalam iltizam itu al-luzumul khariji. Luzum khariji, yakni luzum dari luar, luzum yang hasil dengan pecahan 5. Supaya kita kata gagak. Sebut kata gagak selalu dah hitam. Gagak hitam. Luzum situ khariji tu. Khariji dengan dari luar. Kita duk tengok semua dengan setuh pecahan 5 lagu tu, iaitu lah mata. Sebut kata gagak, kita kata kawasan tu banyak burung gagak selalu dah. Banyak burung hitam. Ya pergi lagu tu. Ya tak pergi lah. Akal kita tak pergi katanya di situ banyak burung gagak. Bunga warna merah dia tak boleh pergi. Ya bunga hitam. Kenapa kita gambar lagu tu, sedangkan takrif bunga gagak lagu lain. Kita pergi faham kata bunga hitam. Kita pergi faham benda luar yang dihantarkan oleh ulama binatang. Jadi hitam saat ni tu dengan gagak mulazimin lahu. Apa makna mulazimin lahu? Yakni benda nak asing tak boleh. Nampak tak? Jadi nak asing tak boleh. Di antara dengan itu saat ni. Jadi nak asing tak boleh. Mulazimin lahu. Tu. Jadi di antara gagak dengan hitam nak asing tak boleh. Sebab kita nak nampak lagu tu. Maka luzum situ panggil luzum khariji. Kenapa khariji saja? Sebab akal kita boleh terima. Gagak cap merah, gagak cap hitam, gagak cap putih. Kenapa boleh terima lagu tu? Sebab kita ngaji dah tauhid kan. Tuhan kita kuasa semua. Tuhan kita kuasa semua. Tuhan kita kuasa semua. Nak buat. Gagak lain pada hitam kita kata. Jadi gagak lain pada hitam Tuhan kita kuasa nak buat. Boleh buat. Apabila kuasa boleh buat, berartinya dalam otak kepala kita gagak cap hitam tu tak pastilah. Tak talazum. Mana tak pasti tak talazum, tapi talazum di luar. Sebab itu iaitu luzum khariji. Kata musannif la yushtaratu fi qat'an, tidak syarat. Tak syarat luzum khariji.
Pada dalam iltizam ni dalam bahasa ilmu mantik tak ada syarat kali luzum saat ni tu kena luzum khariji. Kenapa boleh kata tak syarat? Li husumil fahmi bidunihi, kerana hasil fahamnya bidunihi dengan ketiadaannya, yakni ketiadaan khariji. Jadi kita faham dengan tanpa ada khariji, kita boleh faham. Kama fi diddaini, seperti pada dua yang berlawan ni. Fa in ahadahuma yufhamu minal akhari, dipahami daripada yang lain, biduni talazumihima fil khariji, dengan tanpa talazumlah kedua pada kharij. Bal bainahuma ta'anudun fihi, bahkan di antara dua saat itu berlawan padanya pada kharij. Mana? Supaya kita tergerak dia. Kita faham gerak dia saat ni tu lek otak kepala kita tu, kita faham automatik dua kali ku. Dalam masa yang sama, mana nak asing tak boleh dua ni. Mana? Kita kata gerak. Al-harakah. Apa makna dia? Ada musukunin. Jadi lagu tu. Gerak. Tidak dia. Jadi di antara gerak dengan tidak dia tu dia panggil talazum. Dia kena duduk sekali dua tu. Duduk sekali dua tu dengan cara automatik duduk sekali. Tapi kenapa boleh kata duduk sekali? Sebab kita kena faham gerak. Faham dia. Gerak dia. Lepas tu kita pergi tolak dia. Berarti dalam belum kita nak tolak tu, jadi kita nak faham dulu dia. Barulah kita boleh tolak. Bawa faham tolak dia tu timur gerak. Berarti dalam masa yang jadi di antara harakah wasukun talazum. Apa talazum? Berartinya nak asing tak boleh. Sebab itulah ia katanya li husumi fahmihi bidunihi. Dengan hasilnya hasil faham talazum saat itu dengan tanpa khariji, dengan tak kena ada khariji kali. Jadi harakah wasukun kita faham gerak dia saat ni otak kepala kita duduk sekali dua tu dengan tanpa lek dua. Apa dia kata? Habis yang kata ini, fa'inna salah satu pada dua dipahamkan yang lain biduni talazumihima fil kharij, dengan tanpa talazum kedua pada kharij. Lihat dua tak ada talazum. Mana gerak dari dia, kita nak kata talazum dua tu tak boleh. Kita kata satu benda gerak gatik, dia gatik pada minit yang sama. Tak ada, mustahil. Habis dia kata kena bal bainahuma ta'anudun fihi, bahkan di antara kedua tu berlawan. Jadi apabila berlawan, dia kena ambil lah mana satu. Dia gerak, dia tak boleh dia tak boleh gerak. Nak hipung dua tu tak boleh. Ini fil kharij. Fil kharij lagu tu benda dit, dia tak boleh hipung. Tapi fi zihni, jadi kita boleh faham kedua, boleh duduk kedua. Faham tak? Dia boleh duduk kedua. Apabila boleh duduk kedua, sabit itulah tak ada syarat kali pada dalam iltizam luzum al-khariji. Tak ada syarat. Apabila tidak syarat situ, ia timbul pula. Hal yushtaratu fil iltizam luzumu az-zihniyu, adakah disyarat pada dalam iltizam itu al-luzumu az-zihniyu? Luzum yang dibahasakan otak, yang zihin. Jawab dia, naam, ya. Yushtaratu wujuduhu fihi. Disyarat adanya. Yani ada luzum zihni fihi, yani fil iltizam. Kena ada luzum zihni. Sebab apa? Sebab ilmu mantik hidup cara tertengi apa? Tertengi akal, ilmu akal. Apabila ilmu akal, pastilah kena ada akal duk berbicara. Pasti kena ada zihin. Lagu mana ya nak tafsir katanya syarat mata hasala musammal lafzi fi zihni hasala zalikal lazimu minhu. Bila hasilkan musamma, yakni benda yang dinamakan bagi lafaz pada zihin, lewat otak kita, hasala zalikal lazimu minhu, hasilah dimakan itu lazim baginya. Lagu mana kita katanya
insan. Musamma insan. Maka kita selalu dah mulazim bagi insan tu apa? Dhahik ke? Pandai baca ke? Pandai menulis ke? Pandai masak ke? Pandai berjahit ke? Jadi gila dulu dah lewat otak kepala kita. Jadi kita sebut lafaz insan, musamma insan fi zihni dah. Maka sudah lazim bagi dia. Ini lazim bagi insan tu banyak. Pandai menulis, pandai baca. Supaya kita katanya api, sebut kata anar. Hararah, panah. Selalu dah lagi lazim bagi dia panah. Sebut kata api, panah. Yogi lagu tu. Otak kita lagu tu. Sebut kata pak, cukup gu. Sebut kata satu, al-fardiyah, tak cukup gu. Lagu tu. Dia panggil mata hasala musamma lafz fi zihni hasala zalika lazimu minhu. Apabila hasil benda dinamakan bagi lafaz, kita kata pak. Arba'ah. Fi zihni dari otak kepala hasala zalika lazimu minhu. Hasillah demikian itu lazim daripada lafaz mana? Iaitulah az-zawjiyah, cukup gu. Pak cukup gu. Sebut tak anar. Lazim bagi dia hararah. Nampak tak? Sebut kata pandai baca, selalu dah insan masalah. Sebut kata qari, insan. Ataupun insan qari. Ya boleh itu gimari dua tu. Iz la fahma lil musamma bidunihi. Kerana tidak jenis pahal bagi musamma bidunihi dengan tanpanya, dengan tanpa lazim. Tak pahal lah musamma dengan tanpa lazim. Supaya kita tak api. Kita tak pahal api malaikat panah. Selalu dah. Api panah. Kita tak pahal pak malaikat cukup gu. Pak cukup gu. Dia tak lagi dah yang lain lah otak kepala kita. Maka di antara pak dengan cukup gu dia panggil talazum. Pak tu dia panggil malzum, ataupun cukup gu dia panggil lazim. Lagu tu. Dia benda dua perkara ni nak asing tak boleh. Kita sebut satu lagi, dia pergi pahal satu lagi. Dia panggil talazum ataupun iltizam ataupun panggil luzum. Makna kata di antara dua benda yang nak asing tak boleh. Supaya kita ngaji tauhid, zat mana yang bersifat dengan kidam, kita faham selalu dah. Zat itu kena bersifat dengan sifat kekal, sedia. Lepas tu kena kekal. Di lagu tu, zat mana bersifat dengan sifat kidam, maka zat itu bersifat dengan sifat baqa. Lalu dah yogi lagu tu. Ia tak akan gerti kidam tanpa baqa. Tak akan gerti baqa tanpa kidam. Lagu tu. Kita tengok kita orang belajar ilmu tauhid akan faham lagu tu. Tak akan gerti kidam tanpa baqa, dan juga kita tak akan gerti baqa tanpa kidam. Sebab kerana apa? Kerana apabila kita bahas dua sifat tersebut, apabila pergi bahas dalil baqa, ia nak serupa dengan dalil kidam. Iaitulah ia nak pergi kepada do dan sasaso. Lagu tu. Tu dia panggil tak dipahalkan musamma bidunihi. Wali husulil lazimi biduna dan bagi hasilkan lazim bidu dengan tanpa ayyakuna zaman, bahawa adalah masa qati'an bainahu wa bainal musammal malzumi. Dengan tanpa adalah masa qati' yang qati' makna yang kerak, yang memotong. Di antara lazim wa bainal musammal malzumi, dan di antara musamma malzum. Jadi kita katanya di antara lazim malzum ni tak ada benda yang disekat dua tu. Lagu mana faham? Faham katanya sebut satu faham satu dah. Dengan cara automatik. Bukan kata kita faham sebut satu duk dengung, duk putih lama, duk mikir lama. Kita katanya baru timbul satu lagi dak. Sebut kata api selalu dah panah. Sebut kata api selalu dah mai panah.
Bukan kata sebut tak api, duk nengu lama. Oh, panas weh. Duk mikir lama, api ni gapo dia api? Duk nengu. Oh, panas. Bukan. Sebab sebut tu malzum saat ni tak ada zaman qati'an. Tak ada masa yang kerat. Berarti kecek lagu ni musannif kecek lagu ni nak ayat tadi no. Nak ayat kata di antara dua benda ni tak boleh asing sungguh. Dia duk depek ada satu, ada pula satu lagi. Kalau tak ada lah satu lagi. Tu. Kecek lagu nak ayat dua kali ni depek sungguh, nak asing tak boleh sungguh. Kalau ada kedua, dia tak ada kedua. Supaya kidam dengan bakok kita ngaji tauhid tu lah dah. Dia ada kidam mengajar tapi ada bakok. Dah ya. Kalau nafi kidam, nafi bakok. Dah. Tu nak ya kata ba'dalal iltizam. Dah. Jadi kita faham apa lagi? Kita buat contoh kita tahu ada banyak sikit. Sebut kata lada pedah. Lada pedah. Saka manis. Garam masing. Dua tu nak cerah tangga tak boleh. Dah. Garam masing. Maka dua kara tu. Ya apa dah? Ada mudah kita katanya ia tak ada atau garam sebut garam duk nengung nama masing. Saka dak. Tu nak ayat katanya biduna ayyakuna zamanu qati'an. Dengan tidak ada masa yang boleh kerat, yang boleh putus di antaranya lazim dan di antara malzum. Lepas tu lazim malzum ni kita nak faham lagu mana? Kita faham katanya benda ni benda kira-kira. Kira lagu mana? Hak mana mari dulu, hak mana kita sebut dulu, itu panggil malzum. Hak kita sebut belakang itu panggil lazim. Sebab apa? Sebab sebut dalam iltizam, dia kena faham dalam tu kena ada dua pula. Mana? Malzum dan lazim. Kenapa kena faham malzum dan lazim? Oleh kerana dalam iltizam ni, dalam lah yang nak asing di antara dua benda tak boleh. Pas dua benda di situlah panggilnya malzum satu, lazim satu. Malzum satu, lazim satu. Maka di antara malzum dengan lazim tu kita nak faham lagu mana? Hak kita sebut mula-mula tu dipanggil malzum, kemudian pada tu dipanggil lazim. Supaya kita kata contoh kita sebut api, panah. Kita faham dulu dah panah. Jadi api tu panggil malzum, panah tu panggil lazim. Ataupun panah, api, panah pula jadi malzum. Jadi di antara dua tu dia boleh ganti gimana? Asalkan apa saja yang kita sebut dari awal dia panggil malzum. Tu dia panggil benda amrun iktibari. Habis situ dah. Berartinya tetenggelah dalam iltizam dalam bahasa mantik hak diwak kira di sisi ulama mantik iaitu luzumuz zihni. Adapun luzumul khariji ini tidak diwak kira dalam ilmu mantik. Tidak diwak kira dalam mantik. Lepas tu diwak kira dalam ilmu apa? Iaitu ilmu sains, ilmu sakup ilmu wityasat. Ilmu wityasat ia bersangat bahaslah luzum al-khariji. Ada pun ilmu mantik tak, sebab ilmu mantiknya ilmu akal. Ilmu berkaitan dengan akal. Dia khariji ni dia tak ada ambil. Khariji saja dia tak ambil. Seperti mana saya kata yang burung gagak hitam tadi lah. Burung gagak hitam khariji. Lah otak kepala kita boleh terima gagak lain pada cak hitam. Kenapa? Kerana kita yakin dah katanya Allah Ta'ala Maha Kuasa. Apabila Maha Kuasa, boleh Allah Ta'ala nak jadikan gagak warna putih. Boleh Allah Ta'ala nak jadikan gagak warna merah. Akal kita boleh terima. Apabila akal kita boleh tengok warna itu warna ini, maka gagak hitam ni itu tak pasti. Akal kita lah, fizik ni kita ni tak pasti. Apabila tak pasti, dia panggil tak ada talazum. Tapi fil kharij ini kita tak pernah temu pun. Tak pernah dengar pun daripada kawan-kawan kita katanya burung gagak warna merah, burung gagak warna biru, burung gagak warna hijau. Kita dah temu warna hitam situ. Temu lagi dah negeri mana pun. Kawasan mana pun. Sebut tak gagak hitam.
Tapi itu di antara gagak dengan warna hitam, ia panggil al-luzumu al-kharijiju saja. Fakat namanya. Maka yang ada pufizih ni tidak. Maka dalam bahasa matik tidak. Tak ada bahasa tu. Nah, bila sikit soalan ni apa soalan katanya soalan saudara kita saat ni mana masalah kalamul nafsi saat ni ni ia katanya seperti Quran menunjuk atas sifat kalam nafsi yang qadim, itulah ibarat adalah iltizamiyah. Maka apa ni? Musawin makna yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala. Baik. Tetengah masalah Quran yang menunjuk atas kalam nafsi. Ia panggil Quran tu panggil apa? Quran tu panggil dal. Kalam nafsi tu panggil madlul. Bak kita ngaji bab dalalah ni, kita dari awal tadi ada apa? Ya ada dal, ya ada madlul. Okey dah? Ada dal, ada madlul. Kadang-kala di antara dal dengan madlul ni kadang-kala sama-sama koding kedua. Dal pun koding, madlul pun koding. Kadang-kala baru kedua. Kadang-kala salah satu tu koding, satu lagi tu baru. Kok mana? Dah. Jadi bab dalalah kita klik semula. Tak ada dah. Dalalah makna fahmu amrin min amrin. Faham suatu daripada suatu yang lain. Maka suatu yang pertama pada takrif panggil madlul, suatu yang kedua pada takrif panggil dal. Dah. Maka dua benda tadi, dal dengan madlul. Supaya kata kita faham daripada api merah berhenti. Berhenti itu panggil madlul, api merah. Isyarat api merah tu panggil dal. Kita faham kata boleh pergi daripada api hijau. Api hijau tu panggil dal. Kita faham kata boleh bergerak, boleh pergi, itu panggil madlul. Dah. Maka contoh api merah, api hijau tu panggil madlul dengan dal baru kedua. Nah, madlul dengan dal baru kedua. Panggil hadisain, dua-dua tu bahu kedua. Kadang-kala koding kedua. Kita kata sifat Allah Ta'ala koding. Menunjuk kata Allah Ta'ala zat. Sifat menunjuk tak Allah Ta'ala. Nah, berarti itu dua-dua tu koding kedua. Nah, sifat kudrat menunjuk kata Allah Ta'ala kaunul qadiran. Makna zat yang bersifat dengan kudrat. Jadi sama-sama koding kedua. Kaunuhu qadiran pun koding. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrat pun koding. Tu sama-sama. Jadi dal pun koding, madlu pun koding. Mana? Dal kaunuhu qadiran. Madlu makna dia. Makna kata Tuhan itu bersifat dengan sifat kudrat. Nampak tak? Kalau tak ada bersifat dengan sifat kudrat, mana boleh kaunu qadiran. Dah. Jadi kaunu qadiran itu panggil dal. Kaunu qadiran tu dia panggil madlul. Dah. Allah Ta'ala bersifat dengan panggil dal. Dah. Maka dua-dua saat ni tu dia panggil koding kedua. Ada pun Quran dengan kalamun nafsi. Dah. Quran yang kita duk baca saat ni tu. Nah, Quran yang kita duk baca tu. Huruf suara baru. Dah. Tapi menunjuk atas kalam nafsi Allah Ta'ala. Itu je panggil qadim. Jadi dal baru, madlu itu qadim. Nampak tak? Jadi Ahmad bin Hanbal duk atau kalam qadim saat ni tu kena kepada madlul. Kena kepada madlul, iaitu kena kepada kalam an-nafsi, sifat kala sedia kala bagi Allah Ta'ala yang tak ada huruf, tak ada suara tu koding. Hak tu hak sedia kala, hak tu hak koding. Ada pun Al-Quran yang kita nak baca ni bismi, bosing ada tertib, ada dulu kemudian baru cetak kita kata Quran yang kita nak bawa ni, hak tu baru. Tu
Maka baru di situ baru dal. Baru dal. Madlul qadim. Iaitulah kalamun nafsi. Maka kalau kita boleh becek di antara dal madlul ni tak belik bab masalah Quran hadis atau Quran masalah Quran baru tak baru dia kita pandai becek dal madlul, dal dengan madlul ia tak akan belik. Jadi Al-Quranul Karim itu panggil dal, kalamun nafsi Allah Ta'ala itu panggil madlul. Maka Al-Quran yang kita baca ni baru, kenapa baru? Sebab baru cetak, baru tobok. Lepas tu disifat pula ada dulu Kamadiyah. Baru. Tapi kenapanya kita lain daripada maqam ta'lim, kita nak kata Quran itu baru tak boleh. Kerana takut orang awam, orang yang kita faham tentang ilmu tauhid, takut pergi faham kepada madlul. Kita nak ayat dal, kata baru. Tapi kita takut orang awam faham kata baru tu madlul. Mana? Kalamun nafsi. Takut ya faham tu, kalau Allah Ta'ala suara, kalau Allah Ta'ala baru, punahlah kalau pergi lagu tu. Sabit itulah kita nak kata Al-Quran tu baru fi maqamit ta'lim. Ataupun kita pergi kecek depan bagi orang pandai beza di antara dal dengan madlul. Kalau you reti beza dah dal dengan madlul, maka tak apalah. Ya kecek lagu tu you pandai letak. Ya pandai letak mana? Ya tu kata Quran baru. Tak apa, ya kira dal. Tu. Ya kata Quran tu kodeng. Ya katanya itu kira madlul, bukan dal. Sebab hak qadim ialah madlul, iaitu kena pada sifat kalamun nafsi. Al-Quran ni dia panggil baru. Sebab apa? Kalau kita pergi hurai dengan cara halusinya, Quran inilah yang menunjuk katanya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kalam. Jadi Al-Quran tu panggil dal, sifat kalam bagi Allah Ta'ala madlul. Maka Al-Quran yang kita nak baca ni baru, sifat kalam bagi Allah Ta'ala itu qadim. Jadi hak qadim ialah madlul. Al-Quran ni panggil dal tu, dia panggil baru. Itulah dia panggil. Itulah yang mana itu kita katanya yang mana lotas soalan mari, bukan soalan mari duk hurai tentang itu. Biar saya tambah idafah atas. Terima kasih kepada saudara kita, iaitulah nama pada ilmu tauhid. Munasabahlah baik dia ilmu tauhid, ia wari tentang ilmu tauhid. Baik, akhir sekali pada kitab kita pada malam ni iaitulah hal hazid dalalah lafziyah am hadilalalat lafziyatun am aqliyatun. Adakah semua dalalah? Mana semua dalalah? Mutabaki, tadammuni, iltizami. Tiga dalalah kita ngaji tadi tu. Adakah semua sana dalalah lafziyah ataupun dalalah aqliyah? Dalalah lafziyah semua ke aqliyah semua? Baik, di situ. Jadi jawapan musannaf kita jami'uha lafziyatun qat'an. Semua tu lafziyah qat'an. Hak ni apa makna qat'an? Fi dalatil mutabaqiyah. Pada dalalah mutabaqi. Sebab tu jami'uha makna semua yakni semua dalalah lafziyah. Semua tu lafziyah. Qata'an, apa qata'an? Lebih-lebih lagi. Fi dalalah mutabaqiyah. Pada dalalah mutabaqiyah ni panggil dalalah lafziyah. Wa indal aksarin, dan di sisi kebanyakan, yakni kebanyakan ulama, fi ghairiha, yakni pada yang lainnya, lain pada mutabaqiyah. Artinya khilaf di antara ulama hak dua lagi. Mana hak dua lagi? Dalalah tadammun, dalalah iltizam. Setengah ulama katanya dalalah tadammun dengan dalalah iltizam. Lafziyah belaka tiga-tiga ni. Tengah ulama kata tak.
Nampak tak? Setengah ulama kata tak. Dalalah tadammun dengan dalalah iltizam akli. Kerana apa? Kerana dia kata tadammun ni akal mari bercara pada awal dia. Sebab dia melekat pi kan akal. Berikut iltizam tu jelas kata akal. Jadi pehekan makna yang luar daripada lafaz tadi, jadi akal kita kira supaya kita kata kita katanya pandai menulis daripada lafaz insan. Sebab akal kita duk gambar katanya pesan manusia ni pandai menulis. Akal kita duk kata begitu. Bukan wadai. Deh. Tengok ulama kata dak tadamul lafzi iltizamu akli. Lagu tu. Jadi tubik lagu tubik mana 4 mazhab. Mazhab pertama 3 dalalah ni. 3 dalalah ni apa? Lafziah belaka. Hak ni boleh kata kebanyakan ulama mantik. Tengok ulama lagi bukan 3 bukan 4 3. Tengok ulama lagi kata dak hak dalalah lafziah so. Mutabaki. Ada pun 2 lagi dalam akliyah akal buat bercara. Tengok ulama lagi dak 2 dalam lafzi mana mutabaki dengan tadamun iltizamiyah akliyah. Ada pun kita kata hak 2 lagi tu kebanyakan ulama usul fiqh. Ulama usuliyin, ulama usul fiqh ya pahalah. Seperti kita kata Imam Razi. Imam Razi dalam kitab Mahsul dia, Imam Suki dalam Mujawami' dia kita katanya, Imam Al-Amidi, Imam Al-Amidi dalam kitab kita katanya dalam kitab Ihkam dia. Jadi makna khilaf di antara ulama. Hak kata dalalah tadammun dengan dalalah iltizam akliyah baka, iaitulah kena kepada pendapat Imam Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullahu taala dia katanya dalalah tadammun. Imam Razi pandangan dia katanya dalalah tadammun dengan dalalah iltizam akli. Dan juga pengikut dia seperti Imam Subki kita katanya, Imam Talimsani, Sofiyuddin Al-Hindi kita kata. Dan juga pandangan katanya dalalah tadammun tu lafzi, dalalah iltizam tu akli, seperti Imam Saifuddin Al-Amidi dan juga Ibn Hajib, pandangan dia. Adapun ulama mantik katanya 3 tu lafziyah. 3 tu lafziyah. Semua 3 tu ialah dalalah lafziyah. Tapi tu dia bagi dalalah lafziyah ada 3. Mana 3? Mutabaqah, tadammun, iltizam. Habis kat tu dah. Insya-Allah pada muhadarah qadimah, muhadarah lagi akan datang, kita akan berbicara pula tentang nisbah lafaz dengan makna, nisbah makna kepada afrad. Ni pun muhadarah muhim, penting juga bagi kita. Jadi setelah mana kita reti dah bahagi lafaz, taksimat lafaz ada mufrad ada murakkab, kita reti dah masalah dalalah, ada dalalah mutabaq, kita ada iltizam, dan juga ulama mantik mementing pada iltizam. Sebenarnya dalam iltizam ni ada lagi bahagi luzum bayyin, ghairu bayyin, bayyin bi makna al-khas, bayyin bi makna am. Maka saya tak perlu sebut di sini oleh kerana saya meraihkan kitab. Kitab ni mubtadi'in. Kerana waktu tu kita katanya insya-Allah jika direzekikan oleh Allah SWT, jika Allah Ta'ala izinkan, saya nak baca pula selepas pada ni kitab mantik hak tinggi sikit pada ni, maka di situ akan sebutlah terbahagi luzum lain pada kitab kita ni. Maka sekarang ni dah cukup lah bagi kita faham pada iltizam. Maka sekarang ni sajalah pada malam ni. Akhir kali saya wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha sami'un bil ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.